أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. رواه البخاري ومسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمين والمسلمات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang berusaha tuan pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, para ahli jawatan kuasa masjid Setia Alam, para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengamalkan di antara doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda terjaga ataupun berjaga daripada tidur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengulangi satu doa sebanyak 10 kali. Ada beberapa zikir lagi yang diulangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sentuh berkenaan doa itu dahulu, iaitu doa yang berbunyi: Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengulang doa ini sebanyak 10 kali apabila jaga daripada tidur. Saya ulang kembali doa tersebut: Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kesempitan dunia dan aku berlindung denganmu daripada kesempitan hari kiamat. Muslimin muslimat rahimakumullah, betapa dunia ini kalau kita tidak melayarinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini akan menjadi satu kesempitan bagi diri kita. Sebab itu di antara doa yang Nabi ajar lagi ialah Allahumma ghafirli dhanbi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizki wa wassi'li fi dari. Ya Allah, engkau kurniakanlah keluasan kepada rumah tanggaku ataupun kepada rumahku, kerana kesempitan rumah
akan menjadikan seseorang itu berada di dalam keadaan yang tidak menenangkan. Rumah yang besar tetapi terasa sempit kerana di dalamnya berlaku pertelagahan di antara suami dan isteri, berlaku pertelagahan di antara anak-anak, ibu dan bapa, dan juga berlakunya persengketaan ahli keluarga, maka rumah yang luas akan terasa sempit. Maka sebab itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu tadi ialah wa wassi'li fi dari, dan kurniakanlah keluasan rahmatmu kepada rumahku. Sesuai dengan doa yang Nabi baca apabila jaga daripada tidur tadi, iaitu Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kesempitan dunia, wa dhiqi yaumil qiyamah, dan juga kesempitan hari kiamat. Apakah itu kesempitan hari kiamat? Yakni terasanya kedahsyatan di saat kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas tiupan sangkakala yang kedua. Maka kita semua yang berada di dalam masjid pada malam ini dan seluruh manusia akan diiring untuk menuju ke padang mahsyar. Ada 3 kelompok manusia yang akan menuju ke padang mahsyar, iaitu kelompok yang pertama yang akan menuju ke padang mahsyar dengan menunggang haiwan ternakan. Mereka ialah kelompok manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah manusia yang akan berjalan kaki. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan pada masa yang sama memiliki dosa. Dan kelompok yang ketiga iaitu orang-orang kafir. Mereka kesemuanya akan berjalan dengan menggunakan muka mereka sebagai satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu doa ini hafallah, carilah dan bacalah apabila jaga daripada tidur sebanyak 10 kali. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung pengajian tafsir pada malam ini, iaitu kita masuk pada perbahasan yang terakhir bagi surah Al-Mutaffifin. Perbahasan yang terakhir bagi surah Al-Mutaffifin yang bermaksud orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang. Dan perbahasan yang terakhir ini, muslimin muslimat rahimakumullah, maafkan saya silap, bukan surah Al-Mutaffifin, surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq yang bermaksud terbelah. Dan kita masuk pada perbahasan beberapa ayat yang terakhir bagi surah Al-Insyiqaq. Surah yang ke-84 mengandungi 25 ayat dan termasuk dalam kategori surah Makkiyah ataupun ayat-ayat Makkiyah. Iaitu kita masuk pada perbahasan ayat yang ke-16 hingga 25. Jadi seperti biasa saya akan bacakan dan muslimin mengikuti bacaan saya dengan suara masing-masing, dan muslimat boleh mengikutinya secara perlahan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dengan pembacaan ayat Al-Quran ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal-laili wa ma wasaq wal-qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaqa
Jadi kita baca ayat yang ke-16, 17, 18 dan 19 dahulu pada surah Al-Insyiqaq ini, iaitu ayat yang pertama itu yang berbunyi fala uqsimu bisyafaq, yang bermaksud maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Baik, tajuk besar bagi ayat 16 hingga ayat 25 ini ialah, tajuk besarnya ialah sumpah Allah Subhanahu wa taala bahawa kaum musyrik akan menerima balasan terhadap amal mereka. Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah. Bayangkan, ini sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa kaum musyrikin, kelompok musyrikin yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu itu akan menerima balasan terhadap amal mereka, dan celaan kepada mereka, celaan Allah kepada mereka kerana mereka tidak beriman, padahal ayat-ayat Allah itu jelas. Ini juga peringatan bagi kita orang yang beriman lah. Sayanglah kalau kita beriman tapi masih ada daripada kelompok orang yang beriman itu menolak kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai barang mainan. Hanya dijadikan ayat-ayat Allah itu untuk keseronokan di dalam pertandingan, tetapi tidak dijadikan sebagai satu undang-undang di dalam kehidupan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berkata bahawa dia bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, yakni Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat ini, pada ayat yang ke-16 ini, dengan tanda-tanda malam. Nah, tanda-tanda malam. Daripada mulai syafaq, yakni syafaq itu malam, dan apa yang diselubunginya ataupun ditutupinya seperti haiwan-haiwan atau lainnya, serta bulan ketika cahayanya penuh. Yang disumpahi adalah apa yang disebutkan di ayat yang ke-19. Nanti pada ayat yang ke-19 itu Allah Subhanahu wa taala menambah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersumpah dengan cahaya merah, yaitu cahaya merah yang berada di ufuk langit setelah terbenamnya matahari, kan? Kita nampak ufuk merah itu, yang terbenam, cahaya merah yang terbenam di ufuk ketika cahaya merah yang dapat dilihat di ufuk ketika setelah berlakunya matahari terbenam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi itu pada ayat yang ke-16. Pada ayat yang ke-17 Allah menambah lagi sumpahnya dengan firman-Nya, wal-laili wa ma wasaqa, demi malam dan apa yang diselubunginya. Apabila tibanya malam, seluruh alam ini akan diselubungi oleh kegelapan. Kita cerah ni pasal kita ada lampu, ada pelita dan sebagainya, kan? Ataupun kalau bulan bersinar pada waktu malam, kita diterangi oleh cahaya bulan. Hakikatnya kita berada di dalam satu kegelapan yang sangat zulumat, gelap gelemat. Kalau orang Melayu dia panggil gelap gelemat. Gelemat tu zulumat tu kan. Gelap gelemat, guna perkataan gelap gelemat. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-18, wal qamari idza tasaqa, demi bulan apabila jadi purnama. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan hakikat kebenaran. Maksudnya Allah bersumpah dengan hakikat kebenaran. Apa kebenarannya? Adanya cahaya merah di ufuk ketika matahari terbenam. Kemudian Allah bersumpah dengan malam yang gelap gelita yang menyelubungi alam. Ini semua benda yang benar, bukannya benda-benda berita-berita yang tidak benar. Kemudian Allah bersumpah pula dengan demi bulan apabila jadinya ia sebagai bulan purnama. La tarkabunna tabaqan an tabaqa, yang bermaksud sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Allah kata di situ, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan, yakni
Yang dimaksudkan dengan tingkat demi tingkat pada ayat yang ke-19 itu ialah daripada setitis air mani sampailah dilahirkan. Kita terhasil daripada setitis air mani yang bercampur di dalam rahim ibu, kemudian disenyawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah oleh malaikat yang bertugas Kemudian kita melalui fasa kehidupan seorang bayi yang lahir, kemudian kita melalui tingkat masa sebagai seorang kanak-kanak, remaja, dan sehinggalah sekarang hampir kebanyakan kita yang ada dalam masjid ini adalah termasuk dalam kelompok orang-orang yang dewasa. Adakah ia berhenti di sini? Tidak. Kita kalau panjang umur sedang menuju ke arah penuaan, kan? Kita semua sedang menuju ke arah penuaan. Dan buktinya ada orang tua-tua di dalam masjid pada malam ini. Mereka dulu adalah bayi yang comel, kan? Mereka dulu adalah kanak-kanak yang cergas, dan mereka dulu dan kita sekarang mungkin boleh makan apa yang kita nak, namun bila meningkatnya tua, kita semakin tidak mampu untuk mengunyah ataupun menghabiskan makanan. Itu tingkat-tingkat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi makhluk yang bernama manusia. Semua makhluk adalah macam itu, Cuma kita kata kita ni untuk manusia. Daripada hidup menjadi mati. Sekarang kita hidup, ramai dah kawan-kawan kita yang mati. COVID-19 dulu ramai saudara-saudara kita yang dah mati, yang dulunya setiap hari bermesej dengan kita, berbual dengan kita, dah mati, kan? Kita pun akan menuju kematian yang sama. Kalau membicarakan tentang kematian, sesungguhnya orang-orang yang telah mati itu mereka telah melepasi satu fasa yang sangat dahsyat dalam saat kematian mereka, iaitu dinamakan sakaratul maut. Bersyukurlah kepada mereka yang telah pun mati, kerana mereka telah melepasi fasa sakaratul maut yang sangat dahsyat. Kalau kita belajar hadis, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir meninggal dunia, hampir wafat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelupkan tangan baginda yang mulia ke dalam satu bekas yang mempunyai air, kemudian Nabi menyapukan air tersebut ke wajahnya, dan nak menunjukkan betapa seksanya saat yang dinamakan sakaratul maut. Maka mereka yang telah mati, mereka telah melepasi fasa ini, dan kita yang masih hidup, kita sedang menunggu fasa sakaratul maut kita masing-masing. Bagaimana yang kita dapat? Wallahu a'lam. Yang pasti kesakitannya seperti tikaman 300 kali mata pedang. Cuma kita ada satu doa yang Nabi ajar, mudah-mudahan dipermudahkan. Sakit tetap sakit, sakaratul maut ni bagi orang beriman dia tetap sakit. Jangan duk kata mati dia tersenyum, tenang senangnya dia mati. Amboi, bukan kau yang mati, dia yang mati, mana kau tahu senang. Hakikat kematian ni sakit tetap sakit, walaupun kita nampak dia tersenyum, walaupun nampak dia mati dalam sujud terus tak bangun, terkapar lembik terus tak bangun. Senangnya mati. Mulut kita kata senangnya mati, kan? Kalau senang mati tu tak adalah Nabi ajar doa tu. Apa doa yang paling masyhur sekali dalam bab sakaratul maut ni? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut. Kita minta Allah mudahkan. Doa tu baca selalulah. Doa tu dimulakan dengan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Kurniakanlah kepada kami taubat sebelum datangnya kematian, wa maghfiratan wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Kurniakanlah kepada kami rahmat ketika datangnya saat kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, dan kurniakanlah kepada kami keampunan daripada sebarang dosa, daripada dosa-dosa selepas berlakunya kepada kami kematian,
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami di saat kami sedang menghadapi sakaratul maut. Dan kisah kisah yang kononnya malaikatul maut ketika mencabut nyawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikatul maut memalingkan muka tu, yang kemudian Nabi tanya, wahai malaikat, kenapa kau palingkan muka? Kau tak suka tengok muka aku ke? Malaikat maut pun kata, tidak ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak sanggup melihat wajahmu di saat kau menghadapi sakaratul maut. Cerita tu palsu lah, jangan duk percaya pula. Cerita memang sedap kan, macam cerita Dragon Ball lah, sedap tapi palsu kan. Macam tengok filem lah, Avengers ke, Iron Man ke, dan memang nampak macam real, ui pakaian hebat, boleh berperang, tapi ceritanya palsu kan. Jadi kena hati-hati. Banyak kisah-kisah palsu dalam sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang bunyi sedap lah. Yang malaikat mau palingkan muka, tak nak tengok wajah Nabi sebab tak sanggup tengok Nabi berada dalam kesakitan. Namun Nabi berada dalam kesakitan sakaratul maut itu adalah benar lah. Kisah tu memang benar, memang ada dalam hadis yang sahih. Yang Aisyah kata Nabi celup tangan dalam bekas air, sapu di wajah baginda yang mulia. Saya tak boleh tunjuk lah dalam bentuk body contact ni, saya tak boleh buat lakonan lah, sebab nanti muslimin muslimat salah faham pula kan. Tangan Nabi mulia, tangan saya tak mulia. Wajah Nabi mulia, wajah saya tak mulia kan. Jadi tak bolehlah saya buat lakonan tu. Cukup sekadar kita baca hadis tu dan kita bayangkan bagaimana peristiwa itu sedang berlaku. Muslimin muslimat rahimakumullah kan. Sampai macam tu sekali kedahsyatan sakaratul maut. Jadi daripada kita hidup menjadi mati. Kalau sebelum tu kita pun mati kan, kita berada di alam roh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita dengan satu jasad, kemudian dibangkitkan kembali untuk diberikan balasan pada hari kiamat nanti. Itulah tingkatan-tingkatan yang Allah sebutkan sebagaimana firman Allah di dalam ayat 19 surah Al-Insyiqaq itu, la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Tingkat demi tingkat yang dilalui hamba menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berhak disembah. Allah sahaja hayyun la yamut, yang maha hidup dan tidak akan mati kan. Ya hayyu ya qayyum, ada satu zikir dan doa, zikir dan doa, gabungan antara zikir dan doa yang kita sepatutnya tahu dan kita hafal dan kita baca, terutama pada waktu-waktu kritikal, iaitu yang berbunyi ya hayyu ya qayyum, wahai Rabb yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendiri, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah ya Allah aku memohon, aku istighatsah dan aku memohon. Aslih li sya'ni kullahu, engkau perbaikilah ya Allah seluruh urusanku. Nak dengar tu doa tu kan cantik bunyi kan. Nabi aja doa tak pernah tak cantik dia punya maksud. Hafallah doa-doa Nabi, tinggalkan doa-doa yang tidak datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana di saat kita sibuk menghafaz doa yang Nabi tak ajak, kita akan meninggalkan doa-doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah akan segala urusanku ya Allah keseluruhannya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan engkau biarkan nasib diriku ditentukan oleh diriku sendiri. Tarfata ain, walaupun dengan kadar sekelip mata ataupun kadar yang lebih cepat daripada itu. Boleh dapat doa ini di dalam kitab zikir pagi dan zikir petang. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Doa ini dan zikir ini dibaca terutama dalam keadaan kritikal. Tak kritikal pun baca jugalah, sebab kita sentiasa berada dalam fasa kritikal, betul tak?
fasa kritikal, sebab fasa akhir zaman ini adalah fasa-fasa yang kritikal. Kita berharap Allah tidak meninggalkan kita, Allah tidak membiarkan kita, Allah sentiasa membimbing dan menjaga kita ke arah jalannya yang lurus. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang layak disembah, kerana makhluk itu lemah. Kita ada tingkatan-tingkatan kehidupan. Allah tidak ada tingkatan kehidupan. Kan Allah tetap berada di atas hayyun la yamut. Kan? Hayyun ya hayyu ya qayyum. Kemudian yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Esa daripada segi sifat, esa daripada segi zat, esa daripada segi asma, nama-nama. Dan di antara nama-nama Allah yang kita pelajari ialah Al-Quddus, Allah yang Maha Suci, kan? Al-Quddus, Allah yang Maha Suci. Ketika rukuk, nanti solat sunat bacalah, nanti solat wajib ke bacalah. Kita disunatkan bukan sekadar membaca Subhana Rabbiyal Azim ataupun Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Kita juga disunatkan untuk membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Itu bacaan ketika rukuk. Itu bacaan ketika rukuk. Tapi orang kita jaranglah baca bacaan tu. Bacaan itu hanya dia baca ketika bila? Bulan Ramadan. Betul tak? Bulan Ramadan baru jumpa bacaan tu, kan? Dia sebenarnya bacaan itu adalah bacaan ketika rukuk. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun, Allah yang Maha Suci. Qudusun, Allah yang Maha Suci. Dua-dua maksud yang Maha Suci. Rabbul Malaikati Warruh, Rabb yang menguasai para malaikat, dan Rabb yang menguasai ruh. Apa ruh di situ? Jibril alaihissalam. Ini zikir ketika rukuk. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, sekali-sekala baca Subhana Rabbiyal Azim. Dan kita kalau belajar dalam bab solat dalam mazhab Syafi'i, belajar bab solat dalam mazhab Syafi'i, zikir ketika rukuk itu dan juga zikir ketika sujud itu, yang paling afdal bukan 3. Dia boleh dibaca 1, ia sunat lah, ia tetap hukumnya sunat lah. Ia boleh dibaca 1, ia boleh dibaca 3. Tetapi sebenarnya yang paling afdal ialah membacanya dengan kadar bacaan sebanyak 9 ataupun 11 kali. Barulah rukuk kita panjang, sujud kita panjang, betul tak? Tapi nanti solat sunat buatlah macam tu, jangan solat wajib nanti buat macam tu, jangan. Saya ajar ni untuk solat sunat. Masa solat wajib, kalau solat contoh di pejabat, kita solat sendiri wajib, ataupun di rumah kita terpaksa solat di rumah sendiri, bolehlah baca panjang. Tapi kalau ketika menjadi makmum, jangan. Sebab bila jadi makmum, kita terikat dengan imam. Bila imam dah sami Allahu liman hamidah, maka makmum tak boleh tunggu lama-lama, dia kena Rabbana walakal hamd. Kita sebagai makmum tak usah sebut dah sami Allahu liman hamidah tu. Kita hanya sebut Rabbana walakal hamd. Kita sebut yang tu je. Sebab sami Allah liman hamidah tu imam dah sebut. Ustaz, kalau saya nak sebut juga tak salah pun, nama pun bacaan sunat, bukannya wajib, betul tak? Nama pun bacaan sunat. Cuma kalau solat sendiri nanti baca Subhana Rabbiyal Azim ataupun Subhana Rabbiyal A'la tu ulang 9 kali ke 11 kali ke. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi bagi rukuk, ataupun Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi bagi sujud. Dua-dua bacaan tu valid lah, boleh digunakan. Ataupun kadang-kadang kita ambil bacaan Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Jadi bila Nabi bangun daripada tidur, tadi saya dah ajar doa ketika Nabi bangun daripada tidur tu, kan? Nabi bang, di samping kita baca bismik alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikan nusyur, itu doa bangun daripada tidur. Nabi baca doa yang saya ajar, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Tuan-tuan boleh hafal ke ni tuan-tuan? Harap-harap boleh hafal kan? Kalau ada rakaman boleh rujuk balik bacaan nanti.
Jadi Nabi akan baca bila bangun daripada tidur tu, Nabi akan ulang 10 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Selepas 10 kali Allahu Akbar, Nabi baca pula Alhamdulillah 10 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian Nabi akan baca Subhanallahi wa bihamdih 10 kali juga. Kemudian Nabi akan baca La ilaha illallah 10 kali. Kemudian Nabi baca lagi Astaghfirullah, sampai situ je 10 kali. Kemudian Nabi akan baca Subhanal Malikil Quddus 10 kali. Yang kita hanya dengar bacaan itu pada bulan Ramadan, tapi Nabi membacanya setiap kali terjaga daripada tidur. Tiap-tiap hari. Kita katakan hampir 365 kali 365 hari setahun kita baca bila bulan Ramadan je. Betul tak? Jadi lepas ni biasakan bacaan tu. Bangun daripada tidur, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Berapa kali? 10 kali diulang. Kemudian baca doa yang tadi di 10 kali. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Banyak amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita belum amal dan bahkan mungkin kita belum hafal. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Waktu di zaman-zaman mutaakhir ini hanya amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi sahaja yang dapat menguatkan tekad, yang dapat menguatkan kita punya akidah untuk kita menghadapi mehnah-mehnah, tohmah-tohmah, fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman ini. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi hanya Allah sahaja yang Maha Esa. Kan kita ikut ajaran Allah yang Allah ajarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah lah yang mengatur hamba-hambanya. Siapa yang mengatur kita? Allah. Rabb, itu maksud Rabb. Sebab itu saya selalu tegaskan, kalau berdoa jangan sebut Ya Allah ya Tuhanku. Jangan. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Jangan sebut Ya Allah ya Tuhanku. Sebab bagi kita orang beriman, mana ada Tuhan dah, betul tak? Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi berpegang kepada Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah. Jadi kalau nak berdoa, nak sebut macam mana? Ya Allah ya Rabb, ataupun Ya Allah ya Rabbi. Begitu. Walaupun kita doa dalam bahasa Melayu, Ya Allah ya Rabb, Ya Allah ya Rabb, Ya Allah ya Rabb, ataupun Ya Allah ya Rabbi, Ya Allah ya Rabbi, Ya Allah ya Rabbi. Wahai Allah, wahai Rabb yang mengatur segala urusan hamba-hambanya, termasuklah urusan aku. Siapa yang atur urusan kita? Allah. Siapa yang memberikan kita kekuatan untuk malam ini berada dalam masjid setia alam ini? Allah. Siapa yang masih lagi membenarkan tangan kita bergerak untuk menyuapkan makanan ke mulut? Allah. Kerana di saat ini ada orang yang dulu hebat sebagai ahli bina badan dunia, ahli bina badan dunia, boleh mengangkat beratus-ratus kilogram. Hari ini mereka tak mampu mengangkat walaupun sehelai tisu. Betul tak? Rabb yang menguasai kita. Sebab itu bila berdoa, Ya Allah ya Rabb, ataupun Ya Allah ya Rabbi. Dan Nabi kata doa yang dimulakan dengan perkataan Ya Allah ya Rabb dan seeloknya diulang sebanyak 3 kali, maka doa itu makbul. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jangan sia-siakan amalan yang kita nampak seperti kecil tetapi memiliki impak yang sangat besar dalam permohonan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita semua yang ada dalam masjid pada malam ini berharap agar segala doa-doa kita dikabulkan Allah. Betul tak? Yang lelaki berharap agar isterinya menjadi isteri yang salehah. Yang isteri berharap suami menjadi isteri yang suami yang saleh. Walaupun suami dia tak salat, tak pernah mendirikan salat. Walaupun isteri tidak pernah menutup aurat, tapi masing-masing tetap berharap pasangan masing-masing menjadi yang terbaik bagi kita dunia dan akhirat. Muslimin muslimat rahimakumullah, inilah doa, cara-cara berdoa yang kabul, yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang jangan sesekali disia-siakan.
Jadi Allah yang mengatur hamba-hambanya dengan penuh hikmah dan rahmat. Rahmat Allah maha luas. Dalam hadis sahih disebut Nabi SAW bersabda, ketika Allah menciptakan alam ini, Allah menjadikan di sisinya 100 rahmat. 99 rahmat Allah simpan untuk kegunaan hari kiamat nanti. Satu rahmat Allah sebarkan kepada seluruh alam, sehinggalah Nabi kata, kamu melihat seekor unta yang baru melahirkan anaknya berjaga-jaga ketika mengangkat kakinya agar tidak memijak anaknya yang baru lahir. Rahmat Allah belaka tu. Tu kucing yang ada kat luar tu, bila kita datang minta makanan, berkasih sayang dengan manusia, itu semua kerana rahmat Allah. Seekor harimau yang pernah dipelihara oleh tuannya daripada kecil, bila dah dewasa, dah besar, walaupun ganas, walaupun pantang nampak kerbau, pantang nampak binatang yang sama dengan dia cakar, dia bunuh, bila datang orang yang pernah menyelamatkannya dulu masa dia kecil, dia tidak pun mencederakannya. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Itu rahmat. Dan Allah sebarkan rahmat itu satu baru untuk seluruh alam ini, baru satu. 99 Allah simpan untuk hari kiamat. Maksudnya apa? Maka di hari kiamat nanti betapa ramainya manusia yang akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat di dalam jiwanya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah hadis-hadis yang kita belajar berkenaan dengan iman tu kan, banyaklah. Kita belajar juga hadis bagaimana seorang manusia yang terakhir keluar daripada neraka. Manusia terakhir yang keluar daripada neraka, selepas dia keluar tu Allah pun tutup pintu neraka, tidak ada lagi yang boleh keluar. Seorang manusia yang terakhir yang keluar daripada neraka kerana dalam jiwanya ada iman, walaupun seberat timbangan zarah, dia menjadi orang yang terakhir keluar daripada neraka. Harap-harap bukan kita lah, betul tak? Kan bunyi itu tak seronok lah kan, bukan macam keluar daripada zoo. Keluar daripada zoo tu boleh berkira kan? Keluar daripada neraka. Lalu Allah berfirman kepada dia, wahai hamba-Ku, hari ini aku akan kurniakan kepada kamu satu kerajaan yang 10 kali ganda lebih hebat daripada kerajaan dunia dulu. Hamba ni dia terkesima, dia terpinga-pinga, dan dia kata apa? Dia kata, ya Rabb, aku tahulah engkau Tuhan aku ini hamba-Mu. Mentang-mentang aku keluar, aku merupakan orang yang terakhir keluar daripada neraka. Macam nak perli-perli, lebih kurang macam tu. Dia anggap Allah perli dia. Dia anggap Allah main-main dengan dia. Takkanlah aku ni yang keluar terakhir daripada neraka, tiba-tiba kau janjikan satu kerajaan yang lebih 10 kali ganda lebih hebat daripada kerajaan dunia. Takkanlah begitu. Lebih kurang begitulah dia persoalkan Allah. Tapi Allah tak cakap banyak pada dia. Dah, pergi ambil kerajaan yang telah aku janjikan kepada kamu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itulah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu agama Islam ni kalau boleh kita nak sebarkan, biar seluruh orang kafir yang ada di bumi Malaysia ni mereka kembali kepada fitrah Islam. Ya, mudah-mudahan. Dan biar seluruh orang Islam yang ada di bumi Malaysia ni terutamanya, mereka tetap berada di atas agama Islam ini sehingga ke akhir hayat mereka. Sebab itu kita nak sebarkan agama ni. Maka di antara cara nak menyebarkan agama ialah dengan memahami agama itu sendiri. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dan bahawa hamba sangat fakir serta lemah di bawah pengaturan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Kita semua ni miskin. Kita lahir pun dalam keadaan miskin, berbogel, betul? Ada ke orang lahir-lahir dah pakai baju, dah pakai kasut Nike, kan, dah pakai topi sudu, lahir-lahir dah pakai baju, dah bawa beg daripada Prada dan sebagainya? Tak ada. Lahir-lahir dalam keadaan bogel, miskin berlaku. Kan Allah sahaja yang maha hebat dan kaya. Nanti bila kita mati, kita dibangkitkan pada hari kiamat nanti, seluruh manusia termasuk para nabi dan rasul, lelaki dan perempuan, termasuk para nabi dan rasul yang lelaki, kemudian termasuk kaum lelaki dan perempuan, seluruh manusia pada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, daripada semenjak Adam alaihissalam sehinggalah manusia yang terakhir mati pada hari kiamat, kita akan dibangkitkan di hadapan Allah, digiring menuju ke padang mahsyar dalam keadaan arian, berbogel, dalam keadaan tidak berkasut, semuanya berkaki ayam, dan bagi lelaki dalam keadaan tidak berkhatan. Sama berlaku. Tak kira lah dia nabi ke, dia rasul ke,
pada waktu itu tidak ada darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kemudian baru Allah tabalkan kembali Rasul dan sebagainya. Itu kita tak ada apa-apa. Itu pun sombongnya melampau-lampau kan? Seperti menongkat langit. Hidup macam menongkat langit, menipu orang, menzalimi orang, jadi scammer kan? Berniaga menipu, bercakap menipu, asal cakap buka mulut dia menipu. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu pentingnya kita belajar agama Islam ini dengan sebaik mungkin, terutama daripada tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ni miskin, apa kedana tidak memiliki apa-apa. Selalu dengan nasyid tu kan, almarhum dah orang yang nyanyi tu pun, orang yang nyanyi tu dah meninggal lama kan. Mana milik kita, tidak ada milik kita kan. Semua yang ada Allah yang punya. Tak ada apa yang ada milik kita. Buktinya bila kita mati nanti, kita akan dikapankan dengan kain yang sama dengan orang lain. Tak adalah kain kita tu jenis yang lain daripada orang lain, tak ada. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Itu pun kalau dikapankan. Kalau mati tenggelam, masuk dalam laut sana, dipukul ribut, ataupun mati di atas kapal terbang, terbakar dan sebagainya, langsung kain kapan pun tak ada. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita semua adalah lemah. Jadi Allah nak ingatkan pada ayat yang ke-19 tu, latarkabunna tabaqan aw tabaqa. Kamu berada di dalam hidup kamu itu berada dalam tingkatan-tingkatan yang Allah telah tentukan secara qada dan qadarnya. Kita semua tak ada apa-apa. Kemudian namun sayang, kebanyakan manusia, walaupun Allah dah bagi tahu macam ni, kamu berada dalam rahim ibu kamu selama 40 hari kan, dalam bentuk air, kemudian disempurnakan penciptaan kamu, Allah bagi kamu makan, Allah bagi kamu minum, Allah bagi kamu kesihatan, Allah bagi kamu kesakitan. Allah dah tentukan bagi makhluknya itu yang baik dan yang buruk. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Kita kalau bercakap kena cakap betul-betul lah, kena cakap sesungguhnya yang baik itu dan yang buruk itu datang daripada Allah. Betul tak? Betul lah. Kadang-kadang ada penceramah dia kata sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Tak tepat sebutan begitu. Jangan sebut begitu. Yang baik dan yang buruk semuanya datang daripada Allah. Itu konsep qada dan qadar. Yang baik dan yang buruk. Okey, yang baik contohnya, kita bagi contoh. Allah dah tahu tak siapa di kalangan kita yang masuk syurga? Dah tahu. Yang buruk, Allah dah tahu tak siapa di kalangan kita yang masuk neraka? Allah tahu. Allah dah tahu kan? Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab tu Nabi kata, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau Allah dah menentukan bagi kami siapa yang masuk syurga, siapa yang masuk neraka, buat apa kami nak sibuk-sibuk lagi? Kami cukuplah berkadar dengan ketentuan Allah. Maka Nabi kata apa? Kamu akan dipermudahkan mengikut jalan yang kamu pilih. Kamu pilih jalan kebaikan, bermaksud kamu nanti masuk syurga. Kamu pilih jalan keburukan, bermaksud kamu akan meniti kepada jalan masuk neraka. Kamu tak nak buat apa-apa, solat pun tak nak, ngaji pun tak nak, semua tak nak, confirm lah tu jalannya memang jalan ke neraka. Betul tak? Allah dah tahu, kita yang tak tahu. Maka kita sentiasa berusaha untuk mencari kebaikan. Tapi hakikat iman itu maksudnya yang baik dan yang buruk semuanya datang daripada Allah. Sebab Allah dah menentukan apa yang berlaku kepada kita ni. Qada dan qadar ini Allah dah tentukan 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bayangkan, Allah dah tulis qada dan qadar kita. Malam ni kita ada dalam rumah Allah di Masjid Setia Alam ni, malam ni Allah sudah pun menulisnya 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu kita kena ingat, perbanyakkan doa ketika azan kerana Allah membuka pintu-pintu langit.
إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمودا الذي وعدته. رب اغفر لي ولوالدي. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi penentuan qada dan qadar itu adalah satu ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menentukan tingkat-tingkat manusia daripada kanak-kanak yang saya sebutkan tadi di dalam tafsir ini sebagai satu tanda-tanda daripada kamu muda, kamu tua, kemudian kamu mati, daripada kamu hidup dan kamu mencapai kebinasaan. Itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah. Namun orang-orang kafir itu tetap juga secara majoritinya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, tu orang kafir. Kalau orang beriman pun buat perangai macam tu, na'udzubillahi min dzalik, mereka sedang menjerumuskan diri mereka ke arah kebinasaan. Dan yang paling ditakuti ialah kalau mereka menjerumuskan diri mereka ke arah kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah bagi dia iman, dia tak jaga, kemudian dia mati dalam kekufuran. Ini yang paling kita takut sekali, muslimin muslimat
rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita dengan sebaiknya. Allah membantu kita untuk mempertahankan keimanan ini. Sekarang kita melihat kebesaran Allah. Kalau Allah tidak menentukan kehancuran bagi sesuatu kaum, walaupun seluruh dunia cuba menghancurkan mereka, mereka tetap juga tidak hancur. Iaitu yang berlaku di Gaza sekarang. Betul tak? Seluruh dunia menentang, termasuk negara-negara orang Islam sendiri membantu orang kafir untuk menghapuskan mereka. Namun kalau Allah kata mereka tidak hancur, maka kita lihat dengan mata kepala kita, tidak berlaku kehancuran kepada mereka. Yang hancur hampir 100% di Gaza itu hanyalah bangunan-bangunan, tempat tinggal, hospital dan sebagainya. Masih ada tak umat Islam di sana? Masih ada. Dan katanya tentera Hamas itu baru 5,000 orang yang dikerahkan untuk peperangan. Ada 35,000 lagi, termasuklah satu batalion yang menghafaz Al-Quranul Karim. Di sini kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Depan mata kita ketika kita masih hidup. Maka di saat ini kalau kita kufur juga kepada Allah, kalau kita berpaling juga daripada panduan Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita yang akan menyesal, paling menyesal bila berlakunya kiamat nanti terutamanya. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menilai kuliah maghrib ini sebagai nilaian amalan soleh bagi kita di sisi Allah, dan kita bertawassul dengan amalan soleh kita. Yang pertama sekali, mudah-mudahan Allah menyelamatkan umat Islam di Gaza, di Palestin. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan seluruh umat Islam di atas muka bumi ini yang masih lagi patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah juga menyelamatkan seluruh umat Islam yang berada di Malaysia, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Allah, Engkau permudahkanlah bagi kami akan segala urusan keduniaan kami yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, dan yang dapat memudahkan kami untuk mencari dan menerima rezekimu yang halal dan Engkau berkati. Dan Engkau permudahkanlah bagi kami ya Allah akan segala urusan akhirat kami, sehinggalah kami, ahli keluarga kami dan seluruh zuriat keturunan kami dapat masuk menjadi penghuni syurga-Mu, mendapat masuk menjadi penghuni syurga Firdaus-Mu, dapat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.